Ya, okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Okey, suara saya dengar saya present ni nampak tak slide? Nampak cikgu. Nampak. Okey. Okey. So kita mulalah kelas kita hari ini sementara kawan-kawan awak yang lain masuk. Okey. So hari ini kita akan sambung topik bab 9, 9.1 laju. Okey, sebelum kita masuk pada subtopik yang kita nak belajar hari ini, semestinya kita kena buat ni lah, saya nak imbas kembali apa yang awak dah belajar pada hari Ahad yang lepas. Okey, kejap. Okey. Awak nampak kan yang saya tunjuk ni? Nampak tak? Nampak cikgu. Okey, saya akan pilih satu nombor ni, lepas tu awak bagi tahu saya itu maksud untuk apa ataupun itu formula untuk apa, okey? Okey, kita tengok dulu yang ni dulu. Okey, boleh tak sesiapa bagi tahu saya maksud laju? Sebab minggu lepas dalam slide saya ada tunjuk. Siapa yang dah tengok slide balik dia tahulah maksud laju. Bagi tahu? Siapa boleh kongsikan? Laju tu apa? Anyone? Laju Ada tak? ialah suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Okey, good. Betul juga itu. Kalau ikutkan kadar perubahan jarak maksudnya kan, tapi sama juga maksud dia lah. Dengan kawan awak kongsikan tu, good. Terima kasih Okey. Okay, so yang ni dah sudah. Okey, kita ambil yang ni dulu. Okey, seorang bagi tahu saya formula bagi masa. Formula bagi masa macam mana? Jarak bagi laju. Okey, kita tengok jarak bagi laju. Betul. Jarak bagi masa, cikgu yang salah kat sini. Okey, jarak bagi laju. Okey, sini laju bukan masa. Okey, good. Okey. Yang ni pula. Okey, perubahan jarak yang berbeza. Ini untuk apa? Siapa tahu? Perubahan jarak yang berbeza. Dia laju seragam atau tak seragam? Laju Tak seragam. Okey, good. So laju tak seragam sebab dia berlaku perubahan jarak yang berbeza. Okey, good. Okey. Okey, yang ni pula. Ini untuk apa? Perubahan jarak yang tetap dalam selang masa yang sama. Okey. Laju yang seragam. Yes, laju yang seragam. Okey, good. Alright. Okey. Formula jarak. Macam mana untuk formula jarak? Laju darat masa. Laju darat masa. Laju darat masa. Alright. Okay. Last. Okay. Dua kuantiti yang terlibat dalam laju. Apa dia? Tahu tak? Bila awak nak kira laju, apa kuantiti yang terlibat? Confident je jawab. Laju tu formula dia awak tengok ada dua kuantiti. Kuantiti tu maksud macam jarak ke macam tu. Bagi tahu saya, apa kuantiti? Jarak dan masa. Jarak dengan masa. Jarak dan masa. Okay. Alright. So, dua kuantiti tu yang terlibat dalam laju ialah jarak dan masa. Okay. So, ini kita imbas kembali apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okay. Minggu lepas pula hari Ahad ni. Ahad tu. Okay. Dah. Okay, so hari ni kita sambung lagi macam kita sambung subtopik untuk laju ni di mana kita akan belajar melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk penukaran unit dengan tepat. Okay? Alright.
awak akan belajarlah macam mana nak kira laju, macam mana nak kira laju purata. Lepas tu ada pertukaran unit pula. Okey? Kita masuk. Kita kena tahu dulu laju purata tu apa. Laju purata bagi suatu pergerakan boleh dihitung dengan menggunakan rumus. Okey, ini adalah laju purata punya rumus. Cikgu terlupa nak tulis purata di sini. Purata. Okey, laju purata. Siapa tahu purata ni apa benda? Maksud dia. Purata ni apa? Tahu Jumlah. tak? Yes. Yes. Jumlah bilangan. Bagus. Jumlah bilangan. So, kita nak tahu laju purata bagi suatu pergerakan objek tu lah. So, formula dia adalah kita kena kira jumlah jarak yang diambil bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Okay, cikgu bagi contoh kat sebelah ni, cikgu lukislah. Ini Ali kan. Okay. Ali dia nak pergi ni kat sini sekolah dia. Kemudian dia kat sini kedai buku. Okey. So jarak dia sini 3 km. Sini 2 km. Okey. So dia nak dapatkan jumlah jarak yang diambil, Ali kena kita nak dapatkan macam mana untuk jumlah jarak ni? Siapa tahu? Ni sekolah. Ni kedai buku. Bila kita nak dapatkan jumlah, kita kena buat operasi apa? Tambah. Yes, so kita nak dapatkan jumlah jarak yang diambil. Okay, ni jarak kan? Ni jarak. Ni pun jarak. So, kita tambahkan 3 km tambah 2 km. Okay, kita akan dapat jumlah jarak yang diambil. Okey, macam mana pula kalau masa? Okey, kalau soalan tu ada bagi masa lah dalam ni, dia Ali pergi ke sekolah, jarak dia 3 km dalam masa 50 minit macam tu. Okey, kat sini 2 km dikata konon dalam 15 minit, contoh. So pun sama juga, berlakunya operasi penambahan untuk mendapatkan jumlah masa yang diambil. Okey, faham? Jelas? Jelas tak? Jelas tak? Jelas Laju sangat bagi tahu saya laju ke? Ke nak saya perlahan lagi sikit? Macam mana? Okey. Ya? Okey je. Macam mana? Okey je. Okey. Kalau laju sangat beritahu. Okey, sebelum kita nak gunakan rumus laju tu, kita kena tahu dulu, awak semua kena tahu dulu penukaran unit ni. Okey, kita macam mana km nak tukar kepada m. M meter lah, meter tukar kepada sentimeter. Ini semua awak dah tahu kan, darab 1000. Nak m meter nak tukar kepada sentimeter, darab 100. Lepas tu dia punya terbalik bahagikan. Okey, ini semua ingat tak? Kalau tak ingat ni buat nota, conteng kat sebelah. Tulis dekat atas kertas. Sebab nanti soalan banyak nak mempergunakan ni, penukaran unit ni. So, peringatan, selalu ingat untuk menukar unit kuantiti kepada unit yang dikehendaki sebelum kita menggunakan rumus untuk mengira jawapan. Okey, sebelum awak buat kiraan, tengok dulu soalan tu dia nak dalam unit apa. Kalau dia nak dalam unit yang lain daripada soalan beri, awak kena tukar dulu. Okey? Okey. Okey, kita buat dulu contoh untuk penukaran unit ni. Okey. Dekat sini disuruh kita contoh 1, tukarkan 180 km per jam kepada kilometer per saat. Okey. Minggu lepas kita pun dah belajarkan yang ni macam mana nak tukar. Okey. So 180 km per jam maksudnya 1 jam. Okey. Dia nak tukar kepada kilometer per saat. Okey, macam mana? Siapa boleh bagi tahu saya?
boleh bagi tahu saya? Kilometer tu nak kena tukar apa-apa tak? Tak. Tak perlu. Okey. So, 1 jam tu bersamaan dengan berapa saat? 60. Ah, 1 jam bersamaan dengan berapa saat? Kira-kira yang tadi tu kan? Pula pula. 1 jam. Nak dapatkan saat dia kena buat apa? 3,600. Yes, 3,600. So, dia kena, kita bayar Okay, 180 kilometer per jam dia tukar kepada km per saat. So, dia kena 180 3,600. 180 bagi Okey, so sini 180. Okey, 180 km ni tak perlu tukarkan. Jadi kita bahagikanlah. 180 bahagi 3,600 saat, kita akan dapat berapa? Tekan kalkulator. 0,05 Yes, km per saat. saat. Yes, so yang per ni maksudnya bahagi tau, bahagi. Okey. Okey, kita tengok dulu contoh yang kedua. Okey, 250 meter bahagi bahagikan dengan minit. Okey. Kilometer per minit. Okey, apa yang unit yang kuantiti yang kita kena tukar? Meter kepada kilometer. Okey, apa meter kepada kilometer macam mana? Darab ke bahagi? Bahagi. Okey, bahagikan dengan 1,000. 1,000. Okey. Awak akan dapat berapa? 0,26. 250 ni. 250 bagi 1,000 mana dapat 6? 0.25. 0,25. Yes. Okey, yang lain semua dapat? Dapat. Okey. So, kita dah dapat ni contoh ketiga ni. 1 minit saya bagi boleh buat tak? 70 kilometer per jam. Tukar kepada meter per saat. Boleh tak? 1 minit. Nanti saya pilihlah siapa-siapa. Sementara tu dekat sini soalan contoh 3 ni, berapa kuantiti yang kita kena tukar? 2. Good. Betul 2. Okey dah. Zafira. Zafira ada? Ya cikgu. Kejap Ya, Zafira. Okey. Sambil-sambil tu Zafira. Zafira tengah buat Sudah Zafira?
Sambil tu Zafira bagi tahu saya kilometer nak tukar kepada meter kena buat apa? Bahagi 1000. Kilometer kepada meter bahagi 1000. Betul ke? Betul. Kalau susun kilometer, sentimeter, bukan dia darab Darab. Darab. Zafira darab Ingat ni susunan ni, awak tulis kilometer, meter, atas mesti darab, bawah bahagi, okey? Okey, tak apa Zafira. Yang bawah ni Zafira jam kepada saat, kena darab ke bahagi? Ni jam, minit, saat. Alamak, dekat-dekat pula. Jam, minit, saat. Atas macam ni. Okey, macam ni. Atas darab. Berapa Zafira? Salah pula ini. Ni bahagi. Jam kepada saat nak buat macam mana Zafira? Bahagi ke darab? Zafira? Dah ada tak Zafira? Darab cikgu. Baik. Zafira tengok kat sini. Ni. Kejap. Allah. Laju sangat pula. Okey, jam kepada saat. Okey, betul Zafira. Kita darabkan. Darabkan dengan berapa Zafira? Darabkan dengan berapa? 1 jam sama dengan 60 minit. 1 minit sama dengan 60 saat. Laju. Okey, sini Zafira. Bila kita nak tukar jam kepada minit, kepada saat, kita darabkan ni. Darab 60, darab 60. Boleh Zafira? Boleh. Okey, so first kali kita buat 70 darabkan dengan 1000. 1000 meter. Bahagikan dengan 1 jam darabkan dengan 60 darab 60. Ni 60 saat. Okey, ini kita buat kurungan lah. Macam ni. Okey, berapa dapat? Berapa dapat? Jawapan kalkulator. 19.4. Yes, 19.4. Okey, nampak tak? Bila dia dua kuantiti yang kena tukar, kita buat macam ni. Kita darabkan atas, darabkan bawah. Tengoklah kuantiti yang apa yang dia nak. Boleh? Jelas tak? Jelas. Okey, tak apa, kita tengok dulu soalan lain. Okey, ni soalan yang berayat pula. Nurhaimi berlari dengan kelajuan 7 meter per saat. Cari laju lariannya dalam kilometer per jam. Okey, kejap. Saya bagi awak 2 minit buat tukarkan ni 7 meter per saat kepada kilometer per jam. Boleh? Boleh. Okey, tukarkan.
Okay, dia lagi 10 saat. Okay. Okay, dah. Okay. Aina ada Aina. 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 Aina ada? Ada. Okay Aina, macam mana Aina nak buat ni? Nak tukar 7 meter per saat kepada kilometer per jam. Macam mana Aina buat? Cuba Aina terangkan. Boleh tak Aina? Okey, teruskan. 7 meter bahagi 1000 untuk dapatkan kilometer. Okey, bahagi 1000. Kemudian? Untuk dapatkan jam. Saat bahagi 60 bahagi 60 dapatkan jam. Bahagi 60 bahagi 60. Apa yang bahagi 60 tu? Nombor depan dia? 1. Alright, 1 bahagi 60 bahagi 60. Allah. Alamak. Sekejap Okey, bagi 60 bahagi 60 untuk dapatkan saat. Untuk dapatkan jam. Okey, berapa Aina Aina dapat? Aina dapat berapa? Aina? Ya cikgu. Aina dapat berapa? Tu tekan kalkulator je. Kilometer dapat 0.007. Okey. Kemudian awak tekan kalkulator 0.07 bahagikan dengan tu. 1 bahagi 60 bahagi 60. Dapat berapa? Awak dapat ni tak? Cikgu dapat 25.2 km per jam. Awak kira satu-satu pun boleh. 7 bahagikan dengan 1000. 1000 untuk dapatkan nilai km. Kemudian 1 bahagikan dengan 60 bahagi 60. Awak akan dapat jam. So nanti awak bahagikan je nilai dekat sini dengan kat sini. Boleh Aina? Boleh cikgu. Okey. Untuk soalan kedua ni, had laju di sebuah lebuh raya ialah 110 km per jam. Cari had kelajuan itu dalam meter per saat. Okey, so 2 minit. Tukarkan kilometer per jam kepada meter per saat. Boleh? Tengok ni, cikgu dah bagikan awak punya ni je. Tengok kat sini, lepas tu tekan calculator. Awak tulis ni dekat dalam kertas nota awak ke apa. Ni, tulis formula ni supaya awak tak lupa.
Okey, dah 2 minit. Mirza? Mirza ada? Ya, cikgu. Okey, Mirza tukarkan ni, macam mana ni awak buat? Macam mana awak tukarkan? 100 pula. 110 Haa. darabkan dengan 1000. Okey. Kemudian 1 jam. yes. Kita bahagikan dengan 60 kuasa 2. Bahagikan dengan 60. 1 jam bahagikan dengan 60 kuasa 2. Betul ke Mirza? Darab cikgu, darab. Yes. Kuasa. So kita darab. So kita akan dapat 60 kuasa 2, kita dapat ni lah. Ni 3. Okey. So berapa jawapan awak? 31 meter per saat. 1100. Cikgu kira sekali. 1100 darab 1000 bahagikan dengan 1 darab 300 darab 300 pula 3600. Okey, saya cikgu dapat 30.56 Mirza. Cuba Mirza kira balik. 1100 darab 1000 dulu, awak dapat nilai 1110 darab 1000 dapat 11000. Okey. 1 darab 3600. 3600 lah. Jadi 1100000 bahagi 3600 dapat 30.5. Boleh Mirza? Boleh cikgu, boleh. Alright. So, okay. Kita gerak pada contoh yang keempat ni. Okay, dengar Okay, soalan ni ditanya sebuah bas kilang bergerak sejauh 36 km. Okay, ni jarak dia 36 km dalam masa 45 minit. Dia suruh kita hitung laju purata, dia nak dalam km per jam. So, macam mana kita nak kira laju purata? Bagi tahu saya formula laju purata. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak bagi jumlah masa. Alright. Okey. Kemudian kita masukkan sahaja nilai ni, jarak kan? Jarak. Ni masa. Okey, ni masa. Okey, masukkan sahaja 36 km ke kita kena ni dulu. Untuk mudah lah kan, untuk memudahkan awak. Cikgu tukar ni pula. Untuk mudahkan awak kira kan, nanti kan tak pening pula. Kita mudahkan, kita tukar dulu unit. Kita buat penukaran unit dulu. So kat sini unit apa yang kita kena tukar? Dia nak dalam kilometer per jam. Okay, so kita tukar ni dulu, ni unit ni dulu. So 45 minit nak tukar kepada jam? Bahagi 60. Bahagi 60. So 45 bahagi 60 jam. Kita dapat berapa? 0.75. 0.75 jam. Okey. So kita dah dapat dah. So masukkan je. Bila kita dah buat pertukaran unit, okey, awak dah dapat dah km per jam tu. Masukkan saja 36 km bahagikan dengan
0.75 jam. Dapat berapa? 48 kilometer Yes. per jam. Yeah. Okay. Ni soalan A. Okay. Kenapa kita padam A? Kejap cikgu punya ni. Okay. Cikgu tulis balik sekejap Jumlah masa. Ni minit. Alright. So untuk B pula, dia kata dia nak jarak dalam meter yang dilalui oleh bas kilang itu dalam masa 30 saat yang pertama. Okay, dia nak jarak tu dalam meter. Okay. 30 saat tu tukar kepada jam ke tak perlu tukar? Sebab dia dalam ni, laju tu dalam kilometer per jam sekarang ni kan. Bagi saya formula jarak dulu. Apa formula jarak? Laju darat masa. Laju darat masa. So kalau kita tengok kat sini kan, sekarang ni kita ada jumlah masa lah. Masa dengan darab laju purata lah. Kita ada benda ni. Formula ni kita boleh guna. Laju purata. Okay, kejap. Ni B. So kita nak dapatkan jarak ni, sekarang ni masa kita, laju purata ni dalam kilometer per jam, betul? Betul. Laju purata ni dalam kilometer per jam. Sekarang ni masa tu dalam saat. Kita kena tukar dulu kan? 30 saat tukar kepada jam macam mana? Saat tukar kepada jam? Bahagi 60. Bahagi 60. Yes, bahagi 60 maksudnya bahagi 3600. 60 darab 60 3600 kan. So sekali teruslah 3600. Kita dapat berapa ni? 8.3. Satu. Ya, awak dapat ni. Kita jadikan fraction boleh? Mudah untuk awak. Nanti kan point banyak-banyak kan? Jadikan fraction boleh? Dalam bentuk pecahan 1/120 jam. Okay, so awak dah dapat dah. Kat sini jarak dia nak dalam meter. Okay. Kita cari dulu jarak. Jarak bersamaan masa kita dah ada 120 jam. Darabkan dengan laju purata kita dah ada 48 kilometer per jam. Okey. Jam boleh potong kan? So jarak sama dengan berapa dapat? 1/120. 1/120 darabkan dengan 48. Berapa? Dua per 5. 1/120 darab 48, cikgu dapat 0.4. 0.4. Yes, 0.4. So ada unit kilometer. So kita dapatlah jarak kilometer. Okay, tapi dia nak soalan ni dia nak dalam meter. Okay, kita kena tukar lagi, buat pertukaran unit lagi. Macam mana 0.4 kilometer nak tukar kepada meter ni? Kilometer kepada meter. Darab 1000. Yes, darab 1000 meter. So kita akan dapat 4. Betul? Betul. Yes, so betul. Okay, jelas tak? First soalan pertama dia suruh kita cari laju purata. Jadi sebelum awak buat pengiraan nak carikan jawapan, buat pertukaran unit dulu sebab masa yang dia bagi dalam soalan ni dalam minit. Jawapan dia nak dalam jam. Buat pertukaran unit dulu. Lepas tu awak dah boleh masukkan nilai dia 36 km dengan ni. Allah. Sekejap cikgu punya ni pula. Okay. Buat pertukaran unit, lepas tu boleh masukkan nilai. Okay. Jelas kan soalan A tu? Jelas tak? Okay, so untuk B pula,
kita cari formula dulu. Nak cari jarak, jumlah masa darabkan dengan laju purata. Okey, dekat masa tu dia bagi saat tapi laju purata kita dalam jam. So kita tukarkan dulu pertukaran unit saat kepada jam. Lepas tu bila dah dapat nilai masa dalam jam, baru kita masukkan dalam formula untuk dapatkan jarak. Ni km, ni km. Okay, lepas tu dia nak dalam jarak dalam meter, tukar pula pertukaran unit kilometer kepada meter. Okay, jelas Okay. Untuk soalan 3. Untuk soalan 3 saya bagi awak 3 minit. 3 minit cukup tak 3 minit? Rasanya 2 minit lah sebab rasanya boleh je ni. Tak ada pertukaran unit untuk soalan ni. Dia suruh kita hitung laju purata. Saya bagi awak 2 minit buat Soalan 3 ni, Amri memandu sejauh 100, buat sejauh 110 km dalam masa 1.2 jam sebelum berhenti rehat. Kemudian dia menyambung perjalanan sejauh 190 km dalam masa 1.8 jam. Dia suruh kita hitung laju purata. Hitung laju purata. Purata tu maksudnya jumlah. Okay. Okay, dah 2 minit. Okay. Khadijah. Ya, cikgu. Okay, Khadijah, boleh Khadijah bagi tahu saya macam mana awak dapatkan laju purata. Bagi tahu saya dulu formula laju purata dulu. Formula laju purata jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey. Untuk soalan ni, jumlah jarak dia berapa? Dia nak tambah dua-dua kan cikgu? Yes. Awak dapat berapa? 300 km. Okey, so 100 km tambah 190 km dapat 300 km. Okey, bawah dia jumlah masa dia berapa awak dapat? 1.2 tambah 1.8 dapat 3 jam. Okey, tambah 1.8 dapat 3 jam. So berapa nilai laju purata awak? 100 km per jam. Okay, good. Okay, thank you Khadijah, betul So jawapan dia 100 km per jam. Okay, mudah. Mudah kan? Jelas tak? Yang lain semua dapat sama? Dapat. Okay, good. Okay. So untuk soalan keempat. Okay, soalan keempat saya bagi lagi 2 minit. Cuba try yang buat ni.
Dia kata Shima ambil masa 14 minit untuk ke sekolah dari rumahnya. Dia mengambil masa 20 minit untuk sampai ke rumahnya bagi perjalanan pulang dari sekolah. Okey, jarak antara rumah dan sekolah Shima ialah 2.55 kilometer. Dia nak hitung laju purata. Okay, baca ayat tu betul-betul. Kalau ikutkan formula laju purata dia jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey. Macam mana nak dapatkan jumlah jarak tu? Jumlah jarak yang dilalui. Okey dah. Sekejap, cikgu nak pilih. Amira ada? Cikgu. Okey, Amira. Ni, bagi tahu saya dulu formula dia. Laju purata. Formula laju purata. Sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak bagi jumlah masa. Jumlah masa. Okey. Berapa jumlah masa awak dapat? Jumlah jarak. 5.1 kilometer. Good. Macam mana awak boleh dapat 5.1 kilometer? Sebab jarak rumah dia kan 2.55. Ha. Dia kan jarak pulang dengan balik samalah. Dia punya jarak. Betul. So dia pergi 2.55, balik pun 2.55. Okey, bagus-bagus. So jumlah masa dia berapa? 34 minit. Okey, so jawapan yang awak dapat berapa? 1.5 kilometer per minit. 5.1 bahagi 34. Cuba awak tekan betul-betul kalkulator. 5.1 bahagi 34 berapa? Cikgu dapat 0.15. Salah tekan. Okey. So dia punya unit kilometer per minit, betul? Betul. Okey, yang lain semua dapat? Macam ni Amira buat? Dapat. Dapat. Good. So yang jumlah jarak ni dia kena kira lah jarak yang dilalui oleh Shima ni. Pergi balik ni kita kena tambah. Alright. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang kelima ni dia bagi kita graf. Dia suruh kita cari laju purata yang sesuai bagi situasi berikut. Okay, tengok graf ni. Nampak kan graf ni? Ini graf jarak masa. Okey, nampak tak? Nampak kan? Nampak. Okey. So, untuk kita cari laju purata, cikgu tulis dulu formula laju purata. Sama dengan jumlah jarak yang dilalui
yang dilalui bahagikan dengan jumlah masa yang diambil. Okey. Awak ingat tak macam mana kita nak cari jarak antara point A ke point B? Kita dah belajar kan sebelum ni? Dah belajar kan? Bab 7. Betul? Betul tak? Okay. So sekarang ni kita nak cari jarak, kita cari jarak satu-satu dulu. AB, lepas tu BC, lepas tu CD. Okay, sebab dia bukan garis lurus, kita kena cari satu-satu, lepas tu kita tambahkan semua untuk dapatkan jumlah jarak dia. So kita tengok dulu AB. Okay, AB ni, B ni nilai jarak dekat CY dia berapa ni? Macam mana kita nak tahu nilai dia ni? Siapa tahu? Ada siapa-siapa tahu nak dapatkan nilai tengah ni antara 80 dengan 40 ni? Tahu? Tak tahu tak apa. 80 kita buat macam ni. Nak dapatkan nilai ni antara 80 dengan 40, kita buat 80 tambah 40 bahagi 2. 80 tambah 40 bahagi 2, kita dapat kat sini 60. Dapat tak semua? Dapat. Dapat. Sini 60. Okey, 60. Okey, so jarak dekat sini 60. Jarak B dengan C, 60 tolak 60 sama dengan? Sini saya tulis dulu. Okey, 60 tolak 60 sama dengan berapa? Bila dia selari je macam ni, nilai dia sama. Jadi dia punya jarak dia jadi kosong lah. Sebab sini 60, sini pun 60. Faham tak? Jadi kosong, betul? Faham tak? Faham. Okey, jawab. Okey ke tak? Cikgu ingatkan awak tak faham kalau senyap. Okey. So untuk untuk CD pula, apa yang kita nak dapatkan jarak? Nilai apa yang kita kena tolak? Macam mana nak dapatkan jarak CD? 160 tolak Tolak 60. Tolak berapa kan? Tolak 60. Kita dapat 100. Okey, ini jarak, jumlah jarak ni lah. Nanti kita dapatkan jumlah dia. Okey, ni untuk AB. Ni AB. Ini untuk BC. Ni untuk CD. Okey. Untuk dapatkan jumlah masa. Masa pun sama. A ke B, 2 tolak kosong dapat berapa? 2. C ke B dapat berapa? Berapa? Kosong. 4 tolak 2 masa. 2. 2. Okey. 2. Kemudian ni masa D ni. D dekat sini ni. Dekat sini nampak tak warna merah? Okey. Dia 6, antara 4 dengan 6. Tengah-tengah 4 dengan 6 ada nombor berapa? 5. 5. Okey. Okey, nombor 5. So 5 tolak 4 berapa? 1. 1. Alright. Okay, so ni kilometer sebab dekat sini atas ni dia tulis kilometer. Sini unit dia jam. Okay, kira nilai dia berapa? 60. Tekan kalkulator dapat berapa? 32 km per jam. Okay, 32 kilometer per jam. Okay, macam tu. Macam ni kalau graf, kita ada graf nak carikan laju purata, kita baca satu-satu ni. AB dulu, lepas tu BC, cari CD, dia punya jarak. Kemudian kita cari masa dia pula. Boleh? Jelas tak? Jelas. Okay. Kita tengok soalan 5 ni. Untuk soalan 5 ni cikgu bagi masa 2 saat. 2 saat pula. 2 minit. Awak buat. Cari dulu AB dia jarak dia berapa?
Okey. Dah siap. Okey, seorang bagi tahu saya jarak untuk AB berapa? 40 kilometer. 40. Okey, 40. Untuk BC? Kosong. Kosong. Lagi CD? 120. Yes, 120. 120. Bukan negatif 120. 120 ke negatif 120? Ha? Sebab graf dia menjunam tu. Berapa? Tak tahu. Okey. So kalau jarak sentiasa positif. Adakah awak nampak kalau dekat awak berjalan kan, dia tulis kat papan tu jarak tu kilometer negatif 4 kilometer. Ada tak? Tak ada kan? Tak. So walaupun dia punya graf dia menurun ke bawah, dia still positif. So kita tambahkan macam biasa. Okay, bagi saya ni masa pula. Masa untuk AB. 4 jam. Okay, untuk BC. 8 tolak 4. 4 Yes, jam. berapa? Okay, so masa untuk CD. 16 tolak 8. Ha, 8. 16 tolak 8, 8. Okay, so berapa nilai awak dapat? 16. Ni total semua ni, laju purata. 10 kilometer per jam. 10 km per jam. Yes. 10 meter per jam. Okay, so jadi semua jelas yang ni? Faham macam mana nak cari? Okay, ada yang kalau laju sangat bagi tahu saya saya boleh je ulang balik yang tu. Okay. Okay, nak bagi awak faham lagi macam biasalah kita mesti kena buat banyak soalan. Macam biasa awak boleh masuk dalam quizzes tak? Boleh masuk dalam quizzes? Cuba masuk. 5 soalan je. Yang tak boleh masuk tak apa. Sekejap cikgu start. Cikgu bagi kod. Okay, cikgu bagi link sekali. Oops. Control dekat chat. Oh alamak, Alif Izzuddin selalu jawab ni. Alif Izzuddin terima kasih. Selalu jawab kat sini. Bagus-bagus. Okay, faham. Kejap kod. Tak boleh copy. Oh dah copy dah. Nah, kod. Kod dia 399320. Okey, Alif dah masuk. Nani, Alisa. Okey lagi. Jawab perlahan-lahan sebab setiap soalan ada dalam 2 minit. Lagi 2 soalan dalam 3 minit. Lamakan masa jadi jawab perlahan-lahan, tengok dia punya unit, pertukaran unit. Baca soalan betul-betul. Lagi. Ada dalam belum 20 lebih boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, okey bagi tahu je dekat dalam chat tu tak boleh masuk. Ada lagi nak masuk?
baru 17. Yang dalam kelas ada dalam 22 orang rasanya. 21. Ada lagi nak masuk? Anissa ada, Akila ada, Nabila, Alif Hakimi ada. Amira ada, Sumaya ada, Fatin Fatihah. Cikgu saya tak boleh nak masuk lah. Okey, tak apa. Okey. So yang ni, yang lain boleh masuk yang ni Kita start dulu. Yang tak boleh masuk tak apa. Okey, start. Okey, sila jawab soalan tu. Untuk soalan pertama, buat pelan-pelan 2 minit baca dulu. Tukarkan 126 km per jam kepada meter per saat. Jawab pelan-pelan. Tengok unit jawapan dia macam mana betul. Ini ada orang salah nombor 2 ni. Tukarkan 5.4 km per jam. Soalan kedua, tukarkan 5.4 km per jam kepada cm per saat. Yang lain boleh masuk tak? Boleh jawab tak? Macam sikit je orang jawab. Tengah buat Ya, masa 2 minit setiap satu soalan, so pelan-pelan. Soalan kedua, tukarkan 5.4 km per jam kepada cm per saat. Okey. Untuk soalan kedua, yang ni dia suruh kita cari laju purata bagi situasi berikut. Kira dulu jarak A ke B berapa, B ke C berapa. Masa pun sama. Lepas tu kita jumlahkan, bahagikan. Ni pun ada seorang salah. Sebuah lori bergerak sejauh 40 km dalam masa 0.7 jam. Lori itu kemudian meneruskan perjalanan sejauh 80 km dalam masa 0.9 jam. Dia gerak 40 km. Lepas tu dia teruskan perjalanan sejauh 80 km. Soalan kelima, dalam suatu acara larian 400 meter, Lim berlari sejauh 100 meter dalam masa 12 saat pertama. Kemudian 15 saat untuk 100 meter yang kedua. Dan 33 saat untuk 200 meter yang terakhir. Dia suruh kita hitung laju purata. Ni ada 8 orang dah jawab, 10 orang dah jawab. Okey.
Ni kira betul-betul nombor 3 ni. Tengok betul-betul kira jarak 8 nak dapatkan nilai tengah 120 dengan 80 macam mana? 120 tambah 80 bagi 2. Okay, ni tukarkan betul-betul. Okay, good. Soalan pertama banyak betul. Yang tak dapat masuk boleh je jawab dekat ni, tulis dalam chat apa ni. Alif Hakimi, cikgu wifi saya slow lag. Okey, tak apa. Tak apa Alif. Alif boleh je jawab dekat sini. Soalan pertama tulis 1 jawapan dia berapa. 2 jawapan dia berapa cikgu ni. 1. Yang lain pun boleh. Tak dapat masuk, buat tulis dalam chat jawapan. Yang ni tengok betul-betul, kilometer tukar kepada sentimeter. Kan saya dah suruh awak tulis dekat atas kertas dia punya pertukaran unit tu, darab bahagi tu, jam kepada saat berapa. Tengok betul-betul. Ni ada 3 orang salah. Okey, ni 14 orang betul, 2 orang je salah. Ni 9 orang. Tak siapa jawab kat chat. Sekarang Nurul Ain dekat atas sekali. Aina Safia, Fasiha, Nani, Akila, Khadijah ada. Ada salah, tak apa. Tak apa. Ni 14 tolak Halim Hakimi tadi dia tak boleh masuk, so ada dalam 16. So ada lagi 2 orang tak jawab nombor 1 ni. Line tak okey juga Okay. Okay. Lagi 5 minit. Cikgu bagi lagi 5 minit untuk awak jawab. Dua belas, 15, 16, 17. Ini ada lagi. Ini 14. Sekejap cikgu nak tengok. Okay. Sumaya lain tak okey juga Sumaya? Boleh, dia soalan, dia 5 soalan je kecil. 5 soalan je Alif. Okey, tak apa Sumaya. Okey, tak apa.
5 soalan je Alif. Awak nak berapa? Awak dah siap Alif? Alif masukkan tadi. Dah. Okay, good. 15, 16, so maksudnya okay. Okay, maksudnya semua mostly dah jawab lah kan? Semua dah siap lah kan? Cikgu N. Kejap. Okey, tempat ketiga Fasihah. Nombor 2 Aina Safia. Nombor 1 Nurul Ain Nabila. Okey, tanya. Bagus. Yang lain semua pun bagus. Mestinya jawab semua banyak betul. Dia punya masa je. Ain Nabila, Aina Safia dia jawab laju kot. Jadi tak apa. Okey. So, dah sudah yang ni. Sebelum kita tamat kelas, cikgu nak bring. Yang ni tak payah kod. Awak cuba masuk dalam ni. Cikgu main bagi link je. Tekan link tu kan. Lepas tu awak ni. Masukkan nama awak. Masukkan je cikgu tunjuk dekat sini sebelum awak masuk. Awak nampak kan website ni? Nampak tak? Nampak. Okay, nampak. Okay, kat sini right your thought ni. Awak tulis nama awak, lepas tu dekat bawah ni awak pilih awak punya ni, awak faham tahap mana. Boleh? Tulis nama Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Nama singkat je. Okey. Masuk. Tekan link je. Okay, Alif Izzuddin. Okay, sangat faham. Alif Izzuddin sangat faham. Okay. Lagi. Sangat faham cikgu. Bagus. Bagus Alif. Khadijah. Alia sederhana. Okay. Alia. Mirza. Okay. Okay, good. Okay, Aina tak apa. Okay. Fasihah. Lagi boleh bagi awak apa yang, kalau yang sederhana boleh bagi tahu saya part yang mana awak tak faham, sebab awak boleh hantar lagi kan. Tulis je part yang mana. Lagi ada baru 17 masuk, yang lain tak boleh masuk, yang lain tak boleh juga kan. Ada lagi? Cuma keliru sikit cikgu nak tukar unit tu. Okey. Nanti kena ni lah, awak tulis dekat awak punya ni, nota awak tu, kertas apa-apa tampal kat dinding pertukaran unit tu supaya awak sentiasa nampak. Nanti lalu-lalu awak nampak, awak ingat. Tulis. Nanti cikgu snapkan lah cikgu punya ni. Nota cikgu buat. Sekejap cikgu masukkan dalam ni. Nanti 2 gigi. Nanti awak buat dalam nota awak. Kamera. Okay, yang lain tu sementara tu jawab dulu. Okay. Okay dah, cikgu hantar yang tu untuk pertukaran unit tu. Nanti awak tulis dekat tu, saya perlukan slide soalan dan penyelesaian yang cikgu beri tadi kerana okey. Nanti cikgu masukkan dalam Google Classroom. Nanti awak tengok balik. Video ni lambat sikit tau. Saya nak kena download, lepas tu kena upload lagi. Soalan quizzes tadi tentang lari 400. Oh, okey. Soalan quizzes tentang lari 400.
Kita tengok dulu question. Saya terang yang tu satu dulu. Okey, dia kata dalam satu acara larian 400 meter, Lim berlari sejauh 100 meter dalam masa 12 saat pertama, 15 saat untuk 100 meter yang kedua dan 33 saat untuk 200 meter yang terakhir. Okey, sebenarnya jumlah jarak dia dah bagi 400 meter. Lepas tu, yang kita perlu cari hanyalah jumlah masa. So, awak tambahkan je jumlah masa 12 tambah 15 tambah 33. So, nanti awak dah dapat jumlah jarak 400 meter bahagikan dengan jumlah masa. Awak dapatlah hitung laju purata. Boleh? Boleh yang ni, soalan quiz. Boleh? Awak jawab dekat sini. Dah faham macam tu. Okay, so faham tak yang ni, yang siapa ni cikgu? Cikgu nak tengok. Untuk soalan ni, soalan quiz tadi, dia dah bagi dah pun jumlah jarak, cuma nak kena cari jumlah masa sahaja. Boleh cikgu cuma ada nama Aira. Oh, kenapa dengan nama Aira? Oh, tiba-tiba ada nama Okay, tak apa. Alright, so dah 23 orang, good. Thank you. Okay, so untuk fahamkan awak lagi macam biasa. Okay, dia salah nama, dia tanya Lim tiba-tiba. Oh, cikgu pun tak perasan. Patutnya Lim kan? Patutlah. Okay, thank you. Okay, so untuk lebih awak faham, cikgu akan bagi awak lembaran kerja. Nanti cikgu masukkan dalam Telegram lembaran kerja tu. Hari ni hari Khamis. Lembaran kerja tu disebabkan ni kira-kira je, awak kena baca buat kira-kira. Cikgu nak hari Ahad lah boleh? 23 orang kan yang masuk. Semua boleh jawab? Semua boleh hantar? Boleh kan? Boleh. Kira-kira je. Boleh. Okay, good. Okay. Boleh. So hari Ahad cikgu masukkan dalam Telegram nanti, awak buat, lepas tu PM lah saya personal. Yang lelaki pun jangan lupa hantar tau. Saya rasa perempuan je banyak hantar, lelaki Alif pun jangan lupa hantar Alif. Snap je awak punya tu, nanti cikgu ni tengokkan. Okay, yang lain pun sama. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Sama-sama.